Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hormati Tuan Pengerusi Qaryah, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan muslimin muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tengah hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir ke masjid bagi menunaikan solat fardu Jumaat. Walaupun dalam suasana yang terbatas sekarang, tapi alhamdulillah kita berpeluang untuk bersama saban minggu. Segalanya terletak kepada kemahuan. Mungkin ada di kalangan orang-orang di luar ni yang hampir 1 tahun dah tak hadir ke Jumaat, kemungkinan agak kan. Bila tanya sebab apa? Oh, masjid terhad, tak boleh pi, jumlah tak ada ramai. Sebenarnya bukan bergantung kepada jumlah itu, tetapi ia bergantung kemahuan. Kalau orang tu mau, dia mai awal dan dia ada kesempatan untuk berada di masjid. Jadi alhamdulillah dalam suasana sekarang kita dapat meneruskan seperti biasa amal ibadah kita, aktiviti hari Jumaat kita. Jadi dalam tempoh 20 minit sebelum Jumaat, ada sedikitlah perkongsian pada hari ini, iaitu saya nak sebut tentang antara adab-adab hari Jumaat yang kita boleh ambil, boleh amalkan. Satu maklumat yang simple sahaja, kan, sekurang-kurangnya menjadi panduan kepada kita, iaitu hari Jumaat yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Mana bila sebut penghulu ni kira hak kemah, enggak besar. Kalau kampung tu kan ada tok penghulu. Kalau bulan pula, Sayyidul Syuhur, penghulu bulan adalah bulan Ramadan. Sudah pasti pada bulan tersebut ada kelebihan-kelebihan dia. Kalau Nabi pula, Rasul, ada penghulu dia. Siapa dia tok penghulu dia? Sayyidul Mursalin, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti dia ada kelebihan-kelebihan berbanding yang lain. Jadi antara adab ataupun sunat-sunat pada hari Jumaat yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertamanya iaitu mandi. Iaitu mandi sunat Jumaat. Yang dalam hadis Nabi sebut, "Idza jaa ahadukum al-jum'ata falyaghtasil." Mana sesiapa yang nak menghadiri Jumaat, maka hendaklah dia mandi. Mana mandi itu adalah mandi sunat lah, kalau tidak ada mandi wajib. Mana ini satu panduan yang walaupun nampak ringkas, nampak remeh, tapi satu anjuran daripada Nabi SAW, itu mandi. Bahkan dalam banyak saranan berkaitan dengan mandi-mandi yang disunatkan, banyak mandi itu berkaitan apabila ada perhimpunan ramai. Antaranya mandi hari nak raya kan, mandi nak sembahyang raya. Maka disunatkan mandi sebab berlaku perhimpunan. Nak mandi sunat istisqa, nak buat sembahyang minta hujan, disunat juga mandi. Supaya bila kita berkumpul ramai-ramai ni, tak adalah bau-bau yang mengganggu sahabat sebelah kita. Mana cantiknya Islam, bila adanya perhimpunan ramai macam ni, maka antara yang disunatkan adalah mandi. Ini antara apa?
sunat pada hari Jumaat iaitu mandi. Jadi masuk waktu mandi ni bila mana terbitnya fajar. Sebenarnya dah awal kan. Mana dah masuk waktu untuk sunat mandi. Kadang-kadang kita main masjid kan, kita mandi. Tapi kita tak niat sebagai mandi sunat. Maka mandi itu menjadi adat saja, tidak menjadi ibadah. Ini antara benda yang membezakan di antara adat dengan ibadah, iaitu niat. Contohnya macam kita berada dalam masjid sekarang. Ada di kalangan si A, si B. Si A duduk dia itu menjadi ibadah. Manakala si B itu duduk biasa, relax kan. Tak dapat apa-apa. Yang membezakan adalah niat. Kalau niat, aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Duduknya itu, sepanjang tempoh dia iktikaf itu menjadi pahala untuk dia. Baik. Kemudian antara amalan yang kedua yang disarankan oleh Nabi SAW iaitu bersuci dan memakai wangi-wangian. Kejumaan ni kan, kawan suar. Kadang kita orang suar punya wangian kita, tak apa. Kan? Mana antara benda yang tak digalakkan kita tolak ialah bahawa orang beri minyak wangi kan. Satu amalan orang tu beri, satu kebaikan pada dia. Dan kita yang terima juga mendapat pahala sunnah Nabi SAW. Hanya seringkas itu, iaitu memakai wangi-wangian. Nabi sebut ghuslul jum'ati ala kulli muhtalim wa siwakun. Kemudian wa yamassu min at-tibi ma qadara alaihi. Mana antara sunat ialah mandi, kemudian bersiwak dan memakai wangi-wangian sekadar yang kita mampu. Kita jenama murah buat cara murah lah kan. Kita mampu yang tu. Hak orang mahal, hak kita tahu lah. Wangi-wangian hak jenama mahal kan. Dia mampu yang tu, pakai yang tu. Kan? Yang sunatnya ialah pakai wangi-wangian. Jadi bila hadir kepada satu tempat, masjid rasa harum saja. Kan? Jadi syahdu saja. Rasa tenang dan relax. Bila mana berada dalam suasana yang wangi. Baik. Kemudian, antara sunat pada hari Jumaat ialah memakai pakaian yang elok-elok. Kan, memakai pakaian yang bukan pakaian yang baru, pakaian yang terbaik lah. Kan? Hak elok sikit. Kan dalam hadis Nabi sebut, hadis ni panjang. Dalam hadis ni sebut beberapa sunat Jumaat. Nabi sebut bahawa man ightasala yaumal jum'ati. Sesiapa yang mandi hari Jumaat. Mandi. Yang keduanya wastanna, dan dia bersiwak, gosok gigi. Siwak ni bukan kata sekadar menggunakan batang siwak. Jadi ulama kata siwak ni adalah perbuatan menyental gigi dengan apa juga benda yang gesat. Dengan sama batang siwak bergigi dah mendapat sunnah gosok gigi tu. Tapi kalau menggunakan batang arak itu dia dapat ganjaran lebih lah kan. Kemudian wamassa min tibin, dan dia memakai wangi-wangian jika dia ada. In kana indahu, kalau dia ada, tu yang ketiga dah. Kemudian Nabi sebut walabisa ahsana thiyabihi, dia memakai pakaian yang terbaik bagi dia. Nah, kita anggap hari yang terbaik sekali sebab kita nak mai hari Jumaat. Seolah macam hari raya. Ini hari raya mingguan. Kan? Mai pula berkumpul ramai dalam keadaan yang cantik sekali. Bahkan pakaian yang sunnah yang digalakkan lagi ialah dalam keadaan berpakaian putih. Tapi saya ni warna apa, tak tahulah. Macam doktor tak apalah, ada jubah putih. Mana dia ada istimewa lebih lagi? Nah, sunat kan. Mana pakai yang terbaik sini, hari Jumaatnya sampai santai-santai kan. T-shirt ya kan. Pakai pula selak sukan bawah kan. Agak santai. Jadi bagi ada kelainan. Kan? Kemudian wa kharaja hatta ya'ti al-masjid. Kemudian dia keluar daripada rumah dia sehingga dia tiba ke masjid. Walam yatakhatta riqaban nas, dan dia tak melangkah kepala manusia, tengkuk manusia kan. Dia main lewat sikit tapi dah main belakang masuk celah-celah, mana dia duduk tempat yang kosong lah. Kan? Okey. Mana dia tidak melangkah kepala manusia sebab kadang-kadang agak mengganggu lah. Lah ni tak apalah. Zaman sekarang zaman sehenggang tak ada masalah kan. Kadang kita duduk zaman dulu rumah belakang tak tahu pak long mana mai duduk dia langkah daripada mentang-mentang dia badan besar kan. Nampak tak seronok kan, mengganggu orang lain. Itu pada Nabi ajak petra tu, mana jangan kamu ganggu fokus orang lain. Antaranya dengan
melangkah, macam-macam. Mana nak ada kedamaian, ketenangan, kebeningan suasana tempat tersebut. Kemudian Nabi sambung lagi thumma raka'a ma syaa Allah, kemudian dia raka' berdasarkan apa yang Allah kehendaki. Mana masuk-masuk tu sembahyang sunat, sebut dia raka' kan. Terus dia melaksanakan sembahyang sunat. Mungkin sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kan? Sebab Nabi sebut iza dakhala al-masjid fala yajlis. Apabila seorang itu masuk masjid, jangan duduk hatta yusalli rak'ataini, sehingga dia solat 2 rakaat. Nama dia solat sunat tahiyatul masjid. Kemudian wa ansata idza kharaja al-imam. Lepas dia sembahyang sunat, tu imam pun naik atas mimbar, ketika itu ansata mana diam, mendengar khutbah yang disampaikan oleh imam. Sini tak apa jelas. Saya dulu duk pi ke duk bolang ke Perak dulu kan. Serius kadang-kadang kita main ke belakang ni, masjid besar. Nampak budak-budak duk ke belakang tu, duk main game. Siap konol ke tu. Gerak ke badan-badan tu. Masjid luas, kita nampak lah ke belakang tu remaja-remaja. Orang sedang memfokuskan kepada khutbah, dia dan main game. Kan nampak ni advance lebih budak-budak lah. Kan? Dia macam ni lah. Kalau Syekh Nuruddin, dia perumpamaan macam ni. Dia kata kalau orang masuk padang main bola, sempat tak orang update status Facebook? Tak ada orang masuk padang bola kan? Tengah-tengah duk gelecek sampai depan aku, sat balas WhatsApp. Ada? Tak ada. Rasa dia kena tenang ke, penyokong pemarah ketika tu. Sebab apa? Dia tak boleh memberi tumpuan sepenuhnya. Tapi bila kita masuk ke dalam padang masjid, masuk dalam masjid ni, banyak lagi aktiviti sampingan yang dilakukan. Apa yang nak fokus kan? Tapi kalau masuk permainan sukan, main badminton tu, dengar WhatsApp ni, Ustaz lah, tunggu Ustaz. Mana bulu tangkis boleh terapung Ustaz. Kan? Kemudian wa ansata idza kharaja al-imamun, mana dia diam. Diam tu dengan mendengar khutbah, bukan diam. Diam. Rupanya tidur kan, sunyi. Nabi kata kanat kafaratan ma bainaha wa bainal jum'ah. Demikian itu apa amalan yang dia lakukan sejumlah tadi itu menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa dia sepanjang masa tempoh seminggu antara Jumaat ni dengan Jumaat yang akan datang. Baik, ini antara amalan-amalan hari Jumaat. Iaitu yang berikutnya, itu panjang di sini kan. Yang berikutnya yang keempat, antara amalan yang nampak simple, iaitu potong kuku. Kan? Trim misai sikit kan. Supaya nampak penampilan, nampak kemas ramai kan. Ni pun hari ni kurang-kurang dah berapa ratus orang tu. 200, 300 dah. Ada kan. Waktu biasa dekat 1000. Mana kita berjumpa dengan orang ramai. Mana di sudut penampilan juga dititik berat. Walaupun nampak secara tersurat macam tu, potong kuku, trim misai, pakai kemas, rupanya cerita supaya penampilan kita. Jadi Nabi juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqallimul asafirahu. Mana Nabi ni akan potong kuku dan gunting misai yaumal jumaati, pada hari Jumaat. Ini juga merupakan antara panduan ataupun apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima ya. Ni yang kelima. Mungkin zaman orang main wire tu kan. Main lambat, pintu berat kena kunci. Bagus juga nanti kalau COVID tak ada boleh buat gitu lah. Iaitu mana bersegera ke masjid. Ya, bersegera ke masjid. Bahkan ini juga disebut oleh riwayat oleh Imam Bukhari. Kita bisa dengar ke hadis ni. Mana Nabi kata siapa yang mandi pada hari Jumaat, seperti mana mandi ghuslal janabati, mandi pada hari Jumaat seperti mana mandi janabah. Mana mandi yang betul-betul ya, tonyoh semua. Ya, mandi yang meratakan air kepada seluruh tubuh. Mandi sunat pun bukan mandi cincai, dia macam mandi wajib. Kenapa? Kena habis kepada bulu-bulu dan kulit. Kalau tak sah mandi itu, tak dapat pahala sunat. Kan? Mandi yang lengkap. Kemudian summa raha fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanah. Mana kemudian dia pun bertolak pergi ke masjid pada detik yang pertama, waktu yang pertama, waktu awal. Sa'atil ula ni awal-awal.
Kata ulama, kira dia tu, waktu ni dikira daripada apa? Lepas subuh. Sebab itu dah kira apa? Hari Jumaat. Kan? Waktu awal pertama tu, kira lepas subuh tu, duduk pergi masjid lah. Itu orang apa? Yang awal. Kan? Nabi bahagikan kepada 5 waktu. Hari Jumaat ni kepada 5 waktu. As-sa'atul ula mana? Jam yang pertama, mana apa? Waktu yang pertama, seolah-olah faka'annama qarraba badanatan. Seolah dia buat korban dengan unta. Oh, korban unta sekan lah. Satu unta dah mahal. Mai tempat kita jadi satu binatang istimewa lah kan. Oh, Masjid Nurul Sa'adah tahun ni korban unta. Kira kemah. Masuk berita metro masuk lagi. Sebab jarang buat. Maka agak istimewa, harga dia pun mahal. Yang mana apa dia akan dapat ganjaran unta. Orang yang awal. Kemudian apa? Wa man raha fi sa'ati tsaniyati. Sesiapa yang tiba atau datang ke masjid pada detik yang kedua. Lewat sikitlah, kan? Mana kalau daripada subuh itu kepada waktu Jumaat tu kita bahagikan kepada apa? 5 waktu. 5 apa? Kotak waktu tu. Blok waktu. Jadi berapa kalau pukul 6 sehingga pukul 1 bahagi 5. Soalah macam tu lah. Kita dapat mungkin 2 jam pertama, 2 jam pertama gitu kan. Mana waktu yang kedua ini faka'annama qarraba baqarah. Seolah-olah dia buat korban dengan lembu. Oh, lembu boleh gagah ke? Lah pun 3,000 dah. Kan? Nak boleh buat seorang tekok pun gagah payah kan. Kita berbelah 7. 4,000 dah. Jadi yang nak buat korban pun dah boleh menabung lah. Kan? Nak masuk Ramadan kan. Okey. Kemudian Nabi kata apa? Wa man raha fi sa'ati tsalitsah. Siapa yang pergi pada waktu yang ketiga. Oh, berapa kita saya tak ada nak bagi tadi. Kan? Mungkin dalam pukul 10 pagi sehingga pukul 11 lebih kurang gitu kan. Maka dia apa? Faka'annama qarraba kabshan aqran. Seolah-olah dia apa? Buat korban dengan kibas. Kibas yang bertanduk. Ni agak istimewa kibas kan. Kita boleh makan kibas betul kemah. Mana? Nasi Arab. Kambing kibas. Kira. Kita ada bantai kambing kampung kan. Kibas tu dia harga dia lebih mahal lagi dah. Nah. Kemudian wa man raha fi sa'ati rabi'ati. Siapa yang pergi pada waktu yang keempat. Faka'annama qarraba dajajatan. Maka seolah-olah dia buat korban dengan ayam. Alhamdulillah, ayam lah kan. Boleh jadi kita hari ni ayam. Kita pun tak tahu lah kan. Kita tengok. Okay? Ayam. Kemudian sesiapa wa man raha fi sa'atil khamisah. Siapa yang tiba pergi pada waktu yang kelima. Dekat-dekat nak masuk waktu. Faka'annama qarraba baydatan. Seperti mana telur ayam. Bolehlah telur ayam ke alhamdulillah lah kan. Rasa tak ada langsung benda dah. Kan? Kemudian Nabi sambung kata wa idza kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una dzikra. Apabila imam mereka keluar naik ke mimbar, ketika itu para malaikat hadir dan mendengar khutbah tersebut. Masya-Allah kan. Mana majlis setiap hari kita ni, setiap minggu dihadiri oleh para malaikat yang mendengar khutbah. Kan? Mana gitu anjuran hadis sebut supaya apa? Segeralah kan, segera ke masjid. Kemudian antara amalan lagi, kita tengok berapa minit lagi sekali ni. Okey, 1-2 minit lagi. Iaitu bila tiba masjid itu sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tadi disebutkan idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Apabila seorang itu masuk masjid, jangan dia duduk sehingga dia sembahyang 2 rakaat. Mana larangan itu bukan membawa masuk haram kan. Mana makruh saja, mana apa? Dia meninggalkan amalan sunat. Sebab sembahyang itu adalah sembahyang sunat. Tapi bila dia duduk, maka dah habis waktu dia dah. Oh, duduk dah. Mau nak bangkit sembahyang sunat atas masjid, dah habis dah waktu dia kan. Dia tak boleh duduk. Kan? Kalau dia nak bangkit sembahyang, bukan sembahyang atas masjid dah. Kan? Dan sembahyang atas masjid ni dia berulang. Bila kita keluar masjid, masuk, tetap dia disunatkan untuk sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Bahkan sunat tahiyatul masjid juga boleh kita solat pada waktu tahrim. Orang kata waktu tahrim ni waktu apa? Lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang asar kan. Tapi sembahyang ini walaupun waktu tersebut dia boleh. Sebab dia sebab tu duduk dulu. Sebab itu duduk dulu. Sebab pada sembahyang adalah masuk masjid. Antara masuk masjid dengan sembahyang mana dulu? Masuk dulu kan.
Kemudian kadang-kadang kita hadir pada hari Jumaat, tu imam dah berkhutbah. Orang tanya, boleh tak sembahyang? Ketika itu disunatkan juga kita sembahyang, tapi dalam keadaan yang seringkas yang boleh. Khafifataini, dalam keadaan yang paling ringkas. Sembahyang berbaca yang yang rukun-rukun macam Fatihah saja, tasbih pun sekali, macam tu je. Dia pun bukanlah duduk lama sama dengan tok imam khutbah 10 minit. Dia sembahyang pun memang duduk 10 minit. Dia tetap buat sembahyang 10 minit agak. Bukan macam tu. Mana Islam ni agak fleksibel, dia melihat kepada suasana dan keadaan yang waktu dia. Waktu ni kena cepat. Waktu ni boleh dilambatkan. Kan? Kemudian antara amalan yang berikut yang ketujuh tulis sini iaitu banyakkan berdoa dan berselawat kepada Nabi SAW. Nabi kata Inna min afdali ayyamikum yaumal Jum'ah. Sesungguhnya seafdal hari kamu adalah hari Jumaat. Fa'akthiru alayya minas salati fihi. Maka perbanyakkan berselawat ke atasku pada hari tersebut. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salawat kamu akan dibentangkan ke atasku. Ini mana satu kelebihan yang cukup besar, iaitu memperbanyakkan selawat pada hari Jumaat. Dan juga amalan hari Jumaat ialah membaca surah Al-Kahfi. Dalam hadis Nabi kata man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini. Menambah sesiapa yang membaca surah Kahfi pada hari Jumaat, maka akan diterangi baginya cahaya sehingga di antara dua Jumaat tersebut. Ini antara kelebihan-kelebihan hari Jumaat yang disebut oleh Nabi SAW. Dan yang terakhir iaitu bila mana kita masuk ke masjid, tu imam berkhutbah, maka kita mendiamkan diri, duduk diam kan. Saya nak sembang pun selepas. Sehingga kan dalam hadis pun sebutkan, tengok satu pengajaran yang cukup hebat kan. Apabila imam idza khatabal imamu, apabila imam atas mimbar, kemudian kamu berkata kan? Kamu kata ansit, diam kan, faqad laghaw. Mana dia dalam konsep ini Nabi ajar walaupun orang tu buat salah, duduk sembang, kita duduk diam. Kalau begitu berlaku, kesan ni satu masjid ni, diamlah. Bahkan kalau pakai ada tegur kawan sebelah, bahkan apa yang kita buat itu untuk benda baik, suruh orang diam. Bagus tak tu? Suruh diam, bagus kan? Tapi itu juga perbuatan yang sia-sia. Bayangkan 1000 orang menyuruh seorang diam. Satu masjid bunyi kan? Tapi lah ni pegang, aku diam, hang diam. Hang diam. Akhirnya semua jadi diam. Kadang-kadang kita masuk kelas kan, sekolah, contoh sekolah kan. Kita masuk, budak-budak dah bising. Kawan-kawan, diam nak cikgu main. Diam. Hak perkataan diam pun tak diam. Tapi semua masing-masing mendiamkan diri, kesannya berlakulah diam tersebut. Kan? Diam hanya berlaku apabila adanya diam. Okey, mungkin setakat itu antara perkongsian pada hari ini, iaitu amalan pada Jumaat, antaranya mandi sunat. Yang keduanya bersugi, pakai wangian. Berikutnya pakai pakaian yang baik, potong kuku, trim misai, kemudian bersegera ke masjid, kemudian solat sunat 2 rakaat, berdoa, berselawat dan diam di ketika mana imam sedang berkhutbah. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.